Ha? Bunyi apa tu? Tak ada apa-apa kot. Ha? Apa yang ditengoknya ni? Bunyinya... Adakah anda sebagai daripada ibu bapa yang risau dengan apa yang anak kita tengok online? Berkenang mak-mak sekalian, saya ada jalan penyelesaiannya. Siapa tu mak? Mak pun tak tahu. Ingatkan mak berhayal. Memperkenalkan Durio Plus. Kita hidup di mana banyak pengaruh-pengaruh luar datang daripada online. Nak dipengaruhi tu tak perlu keluar rumah dah. Buka phone je. Dan confirmnya mak ayah semua mesti akan start risau. Apalah anak aku tengok. Kan? Benda tengok tu. Mana dah tengok apa-apa? Durio Plus adalah aplikasi yang mengandungi lebih daripada 20,000 kandungan yang ditapis dan juga menyeronokkan. Dalam ni ada Dudin App, boleh bantu anak hafal doa, surah pendek, boleh belajar kafar, sirah Nabi, DIY. Konten Sumi Azil pun ada kalau nak tengok sekali lagi. Aplikasi ni juga disertakan dengan ciri pemantauan ibu bapa. Jadi ibu bapa semua bolehlah menetapkan masa untuk anak-anak semua menonton kandungan dalam aplikasi ni. Tapi saya nak tengok kartun-kartun popular macam Bobo Boy, Bing, Ejen Ali dan Upin Ipin. Jangan risau, semua tu ada juga. Cuma sekarang ni larat tak larat kena layan banyak-banyak konten ni. Dan untuk mak ayah yang baru nak langgan, sempena promo 11-11 ni, harga bulanan daripada RM19.90 turun ke RM11 sahaja. Murah agak tu. Sama harga dengan secawan latte. Pastikanlah anak-anak boleh tengok kandungan yang selamat, fun dan berilmiah hanya di Durio Plus. Untuk melanggan boleh klik link dekat description. Korang pernah tak satu time ni korang tengah makan dan tiba-tiba orang kat sebelah korang ni makan mengunyah dia kuat sangat sampai korang rasa macam, abang minta maaf ya, tapi abang kunyah kuat sangat lah. Nah mic kalau abang nak kuat lagi. Ataupun ada orang ni dia nak sembang dengan kau tapi muka dia makin lama makin dekat. Dan siapa-siapa kat sini kalau dia boleh relax dan tenang dengan benda-benda dekat atas ni, aku bagi bintang dekat dia. Ada banyak lagi lah contoh yang aku boleh bagi. Macam kau nak tidur kadang-kadang tapi bunyi air menitik tu dan ataupun kipas berpusing, makin lama makin kuat. Dan semua benda ni boleh membuatkan sesetengah orang tak selesa. Tapi bukan aku. Aku okey je lah sikit. Aku lagi tak selesa bila ada peminat-peminat, abang, video baru bila nak upload? Baru je upload tadi. Tu tadi. Sekarang belum lagi. Kau upload sekarang? Tapi tak selesa yang aku nak cerita ni lebih kepada keselesaan dalam kebersihan. Dan benda ni terjadi masa aku duduk dekat asrama dulu. Dan entah macam mana dia makin lama makin teruk dan menjurus kepada apa dia yang jadi tu kan. Okey, jom kita mulakan cerita ni daripada awal. Dan cerita ni bermula dengan keselesaan tempat tidur aku. Aku ni tak adalah orang yang pengemas dan pembersih sangat. Tapi keadaan katil aku main peranan besar dengan keselesaan aku tidur. Aku takkan boleh tidur kalau aku pakai baju yang aku baru je jalan-jalan kat luar tadi. Aku akan rasa rimat. Bila balik bilik tu aku akan terus mandi dulu, cuci najis-najis yang melekat dan terus tidur dekat atas katil dengan nyenyaknya. Dekat asrama ni kan, budak-budak asrama ni dia ada perangai di mana lepas balik je daripada aktiviti luar, dengan baju-baju berpeluh dia orang tu, sekejap lagi dia orang terus pergi lompat atas katil dia orang tidur dengan baju tu. Tapi tak semua orang, segelintir je. Jangan kecam aku kawan-kawan sekolah menengah. Lepas tu dia orang ni, yang segelintir ni, kadang-kadang lepas balik je daripada bersukan ni, dia orang pergi chop haba dia orang kat katil orang lain. Dan kadang-kadang katil aku pun nasib baik terpilih. Dan semestinya lah kan, dia orang dekat luar tadi, dia orang ada duduk merata tempat tau. Tepi jalan lah, atas padang lah, dekat atas najis lah. Dan benda tu memang buat aku tak selesa sangat. Alah Sumi, duduk kejap je nak cabut kasut. Kasut tu kau baru je lari kat padang, bijak bangkai. Lepas tu masuk bilik cabut kasut, kadang-kadang dekat je dengan katil aku. Aku pun kadang-kadang jalan tertenyeh lah kat area tu, celup-celup kuman sikit, tenyeh atas katil pula. Dan kadang-kadang kalau kita bagi muka kat diorang siap baring atas katil terus dengan grup diorang ngopi-ngopi. Dan nak dijadikan cerita, suatu time ni ada seorang budak ni, dia terkena satu penyakit. Penyakit ni teruk tau. Dia adalah kudis buta, ataupun dalam panggilan saintifiknya adalah skabis. Penyakit ni dia merebak sekejap je masuk kat asrama aku, macam wabak zombie. Siapa yang berjangkit masa tu terus kena hantar balik rumah supaya dia orang boleh sembang kat rumah pula. Dan masa tu aku tak dapat nak elak daripada penyakit tu dan terkena juga. Aku teruk sangat sampai berketul-ketul nanah keluar tu kat tangan aku dengan jari-jari aku. Sedikit fakta pasal skabis ni. Skabis ni adalah sejenis parasit yang kecil yang datang dan bersarang dekat kulit manusia. Dia ni adalah haiwan yang halus, sebesar mata jarum je. Korang takkan nampak dengan mata kasar korang, kecuali lah kalau hijab korang terbuka. Tapi tu makhluk halus. Bila skabis ni dia melekat dekat kulit kita, dia akan korek ke dalam dan bertelur kat dalam kulit kita tu. Ew kan? Dan skabis ni dia merebak melalui sentuhan kulit, perkongsian pakaian, tuala, dan juga kalau korang berkongsi katil tidur ramai-ramai. Jadi sekarang ni korang boleh relate tak dua cerita aku ni? Dan cerita dia ni bermula dengan
dengan budak yang pertama tadi yang kena skabis ni. Orang lain ramai-ramai pergi tidur atas katil dia. Dan skabis ni juga dia suka sangat-sangat kepada kulit yang panas dan lembap. Bukan lembap IQ tu. Dan budak-budak sport tadi tu mestilah kulit dia panas dan lembap. Jadi memang pot baiklah untuk skabis tu hinggap. Lepas tu budak tadi ni pergi pas kat orang lain dan terpas-pas transfer kat satu sekolah. Dan akhirnya macam ni. Masa ni warden kita orang pun terkejut tau. Tapi dia terselamat lah. Dia tak terkena pun sakit ni. Yelah, dia untung lah tak ada orang cok kat katil dia. Sekolah aku pun rancang untuk kuarantin semua pelajar dan hantar pesakit-pesakit ni semua balik ke rumah, termasuk aku. Aku pula bukanlah suka sangat balik-balik rumah rehat-rehat ni. Balik menghadap game lagi. Kita ni nak belajar. Dan masa tu berita sekolah aku ni tersebar sampaikan pemberita pun datang nak buat liputan. Famous tu sekolah aku. Dan aku pula masa tu dekat rumah, aku tak sedar tau yang penyakit aku tu makin lama dia makin teruk. Setiap kali aku luka ataupun bengkak je kat mana-mana bahagian badan aku, terus akan naik nanah. Masa tu aku macam iu dengan diri sendiri. Semua ubat-ubat sapu semua tak jalan. Dan last doktor cakap ini adalah jalan yang terakhir untuk awak. Dan bila dia cucuk je dekat aku tu, tak sampai beberapa hari masa tu terus elok. Konklusinya, kebersihan ni sangat-sangatlah penting. Bermula dengan dari tempat kita tidur lagi. Benda yang aku tak selesaikan daripada awal tadi, entah macam mana jadi reality. Dan aku pun makin tak boleh lah orang selamba-selamba je baring kat atas-atas aku lepas tu. Dan bukan tu je tau. Lepas daripada tu, bila aku nak pakai baju sekolah ke pagi-pagi, aku akan start rasa macam tak selesa. Macam ada kuman-kuman dan bakteria tengah melepak dekat atas baju aku tu. Dia tengah merayak-rayak kat situ. Susah aku nak cakap rasa dia macam mana. Tapi mungkin juga aku kena ngada je kot. Gelilah katil tu ada germ. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Sempena 11.11 ni, kepada ibu bapa yang nak dapatkan platform selamat untuk anak-anak tengok kandungan yang ditapis, bolehlah langgan Durio Plus. Sekarang tengah murah, RM11 je setiap bulan. Sempena 11.11 ni. Dan banyak kandungan-kandungan daripada kreator-kreator animasi Malaysia yang jadi secara tak langsung, kalau siapa-siapa tengok, kamu semua menyeport pencipta-pencipta kandungan juga. Sedikit update pasal Sumi juga. Sekarang ni aku tengah menyiapkan t-shirt Sumi Azil yang akan dijual dalam bulan 12 ni. Aku tak pasti lagi nak jual online ke atau kat event ke, tak confirm. Tapi t-shirtnya tu dah nak siap dah lah, nak siap print lah. Kalau aku confirm nanti Kang, aku akan update balik dekat social media ataupun YouTube. Okey, sampai situ je, tak cakap banyak sangat. Yang tengah makan nasi tu pun tiba-tiba dah habis nasi dalam pinggan dah kan, tengah tunggu Sumi cakap lagi. Okey, itu je. Jumpa lagi secara digital ataupun fizikal. Bye.